atas undangan pihak Dun Batu Kerau yang telah menjemput saya untuk mengupas isu-isu semasa. Hari ini saudara datang panas sebab hari ini saudara yang lawan UMNO dekat sini saudara duit dia berkepul-kepul. Betul tak? Bukan satu benda yang mudah. Tetapi jangan lupa, memang segala-galanya perlu duit. Tetapi duit bukan penentu sama ada kita akan menang atau tidak. Saudara, kita baru selesai Hari Raya Deepavali, betul? Tapi kali ini Hari Raya ni pilihan raya jauh lebih besar, jauh lebih menguntungkan rakyat. Kerana ada setengah-setengah yang menjadi calon pilihan raya, tuan-tuan, mereka akan tabur macam-macam. Kalau kita Barisan Nasional nak lawan mereka dengan duit, saudara nescaya kita tak terlawan. Kerana dalam tempoh darurat, kerana dalam tempoh mereka boleh meluluskan apa saja ketika negara diisytiharkan darurat. Sudah pastilah tuan-tuan 600 bilion yang telah dibelanjakan yang kita tak tahu ke mana perginya, namun banyak diberikan secara direct nego kepada kroni-kroni mereka. Sudah pasti membuatkan mereka hari ini jauh lebih bersedia dari segi kewangan berbanding dengan kita. Kalau kita lihat dalam perjalanan saya ke sini pun saya tengok poster-poster mereka, bendera-bendera mereka jauh lebih hebat. Ramai juga orang kita kalau yang berungut, kenapa duit tak sampai. Saya nak beritahu tuan-tuan, saudara, memang kita tak terlawan dengan mereka dari segi sudut kewangan. Memang kita ada banyak kelemahan. Lebih-lebih lagi hari ini saudara, tokoh-tokoh besar banyak berpaut pada Pakatan Harapan. Mereka mengharapkan Pakatan Harapan boleh kembali memerintah, khususnya di Negeri Perak ini. Kita pun tahu apa kelebihan bila DAP menguasai Perak. Ingat lagi tak tuan-tuan? Bila kita undi kita tuan-tuan berbelah bagi, orang Melayu banyak pangkah UMNO, orang Melayu banyak pangkah PM. Tetapi bila yang bukan Melayu pada ketika itu mengambil keputusan untuk mengundi sahabat-sahabat daripada Pakatan Harapan ataupun PKR, kita lihat ketika Nizar daripada PAS menyertai Pakatan Harapan, dulu dipanggil macam-macam panggilan. Ada yang panggil Barisan Alternatif, ada yang panggil apa lagi, Pakatan Rakyat. Mereka berubah-ubah. Tetapi tuan-tuan, bila mereka memerintah negeri Perak, majoriti ahli Dewan Undangan Negeri yang diangkat merupakan pemimpin-pemimpin DAP. Walaupun menteri besarnya Nizar Jamaluddin, orang Melayu, orang Islam, tetapi apa saja permintaan daripada DAP, permintaan ngeh dan ngah, mereka tak boleh nak halang tuan-tuan. Akhirnya apa yang berlaku, kita lihat tak pernah pun seumur hidup British bila tinggalkan kita tuan-tuan, British bagi tanah tol pada orang Melayu pun selama 99 tahun saja. Betul tak betul? Tetapi bila mereka ada kuasa, Nizar pun tidak dapat menghalang tanah tol diberikan kepada orang-orang DAP yang meminta selama 999 tahun. Kalau kita nak lihat benda ni berlaku lagi sekali, pangkahlah selain daripada Barisan Nasional. Namun kalau kita nak pastikan benda ini tidak berulang kembali, pastikan kita di peringkat Dewan Undangan Negeri Kuala Kerau ini kita pangkah calon BN, calon Dancing Maklum Liza kita. Boleh? Saudara yang saya kasih setia, di sini bukan hanya ada calon daripada DUN, kita juga ada calon daripada Parlimen.
Saya bangga kerana calon Barisan Nasional di sini adalah orang yang saya kagumi. Anak muda bernama Syafiq. Anak muda ni masih bersih, masih belum tercemar. Inilah antara barisan 85% anak-anak muda golongan profesional yang berpendidikan tinggi yang ditawarkan oleh Barisan Nasional untuk disulami dengan orang-orang lama yang berpengalaman untuk membentuk sebuah kerajaan yang kukuh selepas pilihan raya umum yang ke-15. Tuan-tuan, memang betul calon yang beliau tentang memang heavyweight, sangat heavyweight tuan-tuan. Malah kalau kita lihat rakan-rakan pasukan keselamatan pun, mereka pun berketuakan ahli parlimen tuan-tuan. Namun satu benda yang saya nak ingatkan, ahli parlimen tuan-tuan dulu, dia menang di parlimen ini atas tiket Barisan Nasional atau Perikatan Nasional. Dia menang atas tiket Barisan Nasional, betul tak betul? Kenapa dia menang? Kerana dia mendapat sokongan, dokongan tuan-tuan. Betul tak? Namun amat sedih saudara. Saya faham. Saya tahu setiap orang yang meninggalkan UMNO ini saudara ada macam-macam ini semua. Dalam tempoh kita kalah 2018, baru kita kenal yang mana kaca, yang mana permata. Sebelum ini pemimpin UMNO tidak pernah diuji sebegini dahsyat tuan-tuan. Tetapi selepas kita kalah pada tahun 2018, kita lihat apa yang berlaku. Pakatan Harapan memerintah, mereka menggunakan bukan setakat Badan Pencegahan Rasuah ataupun Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Mereka menggunakan lembaga hasil dalam negeri. Mereka menggunakan semua pasukan-pasukan penguatkuasa yang ada untuk mereka memberikan tekanan kepada pemimpin-pemimpin UMNO. Tak semua pemimpin UMNO ini saudara tabah. Tidak semua pemimpin UMNO sanggup berlawan dengan Tun Dr. Mahathir. Saya masih ingat mula-mula dulu saudara, terkontang-kanting saya dengan beberapa orang turun ke jalanan menentang Tun Dr. Mahathir. Kawan-kawan kita bila kalah saja pilihan raya, bertanding MT UMNO pun tak ada. Dia bagi laluan orang. Ada setengah-setengah tu saudara dah ada jawatan tinggi dalam parti, terus tak bertanding. Ada yang mengambil pendekatan bertanding di bahagian saja. Itu pun dah clear alhamdulillah. Tetapi amat menyayat hati tuan-tuan, bila mana mandat yang rakyat berikan supaya mereka ini menjadi wakil rakyat Barisan Nasional, apabila diugut dengan SPRM, apabila diugut dengan pihak berkuasa lain, termasuklah lembaga hasil dalam negeri pemain peranan ketika itu sampai ni. Saya pun kena juga tuan-tuan, saudara. Tetapi saudara, ramai yang tidak tahan dengan ujian ini. Mereka telah melompat parti. Dan amat menyedihkan tuan-tuan, daripada 16 orang yang telah meninggalkan UMNO, salah seorang daripadanya ialah ahli parlimen tuan-tuan. Amat menyedihkan. Kita faham anak beliau juga disiasat. Kita faham, kita bukan tak tahu. Kita faham. Kita tahu juga bila keadaan sudah menjadi semakin baik untuk Barisan Nasional, beliau juga cuba untuk kembali bersama dengan kita. Cuma rezeki tak ada. Ada di antara pemimpin kita yang masih marah dengan beliau. Tak apalah, mungkin akan datang. Kalau lepas Syafiq menang di Larut ini, mungkin selepas itu kita boleh pertimbangkan siapa nak kembali bersama kita. Kita jangan ada rasa terlalu inklusif tuan-tuan. Untuk kita menang saudara, untuk UMNO menjadi kuat, orang yang dulu bersama dengan kita, tinggalkan kita kena berlapang dada untuk terima dia balik. Orang sini malah memang kata tak payah tuan-tuan. Ada setengah-setengahnya tuan-tuan, dulu dia belah sana
Tetapi lepas dia menyedari bahawa hanya UMNO boleh jaga rakyat Malaysia berbilang kaum, orang Melayu, orang India, orang Cina, Kadazan, Dusun, Dayak, Lubawang, Iban, Murud, maka mereka pun kembali bersama dengan kita. Tetapi untuk kita menang juga tuan-tuan, orang yang dulu atas pagar tak tahu nak pergi sini ke nak pergi sana, kita kena pastikan mereka solid bersama dengan kita. Betul tak tuan-tuan? Ini penting. Ini penting. Cuma saudara yang kita sedih, ada yang membantu musuh kita ini keterlaluan, sehingga akan memberikan tekanan kepada pemimpin-pemimpin kita. Sedangkan kita satu hari dulu berada di dalam satu pasukan. Sedangkan kita satu hari dulu tuan-tuan berada di dalam satu tim, sama-sama menentang musuh-musuh kita. Tetapi hari ini saudara, kita lihat ada yang memainkan peranan utama dalam memastikan Barisan Nasional tewas dalam pilihan raya kali ini. Namun saya yakin saudara, apa juga pun bala, apa juga pun rintangan, apa juga pun taufan ribut yang bakal melanda, ahli-ahli UMNO, ahli BN tidak berganjak walau seinti sekalipun. Yang ini mereka lupa tuan-tuan. Bila pemimpin kita diuji, ada yang masuk gua tuan-tuan, tak keluar-keluar. Ada yang melompat. Ahli parlimen kita 16 orang lompat. Ahli Dewan Undangan Negeri di Perak pun ada yang melompat. Pada ketika itu tuan-tuan, azab betul. Azab, memang azab. Ahli parlimen Barisan Nasional 79 orang. Kita kalah saja parti komponen BN 11 hilang. Lepas tu satu masuk balik PBRS. Yang tinggal rakan-rakan setia kepada UMNO, iaitu MCA dan MIC. Satu tepukan diurut kepada mereka. Kemudian datang rakan kita PBRS. Alhamdulillah tuan-tuan, rakan-rakan yang sebelum ini nak masuk BN 8 parti, berpuluh tahun mereka tunggu. Hari ini buat kali pertama dalam pemilihan calon pilihan raya, kita namakan calon BN friendly daripada Bakal Sakti bertanding di Nimbung Tebang. Kita juga meletakkan calon daripada PCN bertanding dalam pilihan raya ini, dan beberapa orang wakil-wakil daripada BN friendly untuk turut bertanding mewakili Barisan Nasional. Saudara, walau apapun badai yang melanda kita tuan-tuan, insya-Allah mengikut apa yang saya lalui di bawah ini saudara, insya-Allah saudara, untuk Barisan Nasional di Semenanjung saja 80 kursi sudah ada di dalam tangan kita. Di Semenanjung saja. Di Sarawak kita tak bertanding, tetapi rakan lama kita yang dulu bersama di dalam Barisan Nasional, kalau kita kekalkan mereka dalam BN, gelombang Sarawak for Sarawakian mungkin akan menyebabkan mereka mendapat rintangan di Sarawak. Maka mereka mengambil keputusan untuk menubuhkan parti baru yang dipanggil GPS. Di sana GPS sahabat kita. Kita tak bertanding, kita membantu kawan-kawan GPS. GPS insya-Allah tuan-tuan boleh menyumbang antara 25 hingga 28 kursi insya-Allah. Kita 80 paling kurang. Kalau bagus sikit boleh pergi sampai 97. Kita tolak tepi 97, kita pegang yang paling sikit 80 campur 25, kita sudah ada 105. Di Sabah pula. Di Sabah, saudara, kita bahagi dua dengan GPS. Kali ini Perikatan Nasional Datuk Seri Haji Ji daripada Bersatu. Di Sabah mereka bertanding atas tiket GRS. Jadi mereka sudah ada kesepakatan di antara Haji Ji dan juga Datuk Bong Mokhtar. Mereka berpakat separuh BN bertanding, separuh GRS bertanding.
Dan kalau siapa juga yang memerintah di Semenanjung ini, khususnya BN, maka mereka akan membantu. Di Sabah kita boleh dapat sekurang-kurangnya tuan-tuan 15 kursi insya-Allah. Maknanya 120 hari ini dalam tangan, dan mungkin kalau kita kerja lebih, kalau misalnya Larut boleh menyumbang 1 kursi untuk kita angkat seorang Perdana Menteri daripada UMNO menjadi Perdana Menteri, insya-Allah tuan-tuan, negara ini akan kembali stabil. Sesaudara yang saya kasih sekalian, kita hari ini masalah kita orang muda. Orang muda tuan-tuan sama macam orang muda tahun 2018. Ada setengah-setengah lagi mengatakan bahawa kita rindu zaman Tun tahun 2018. Ingat lagi tuan-tuan, inilah bala yang telah menyebabkan kita hilang kerajaan pada tahun 2018. Kalau orang macam saya tak berapa muda, saya dah 49 tahun tuan-tuan, dah nak masuk setengah abad. Kita tahu apa yang berlaku zaman Mahathir. Malah tuan-tuan, ketika Mahathir memerintah, saya sempat diberi peluang untuk duduk dalam lokap sebanyak 8 kali. ASA pernah berasa 2 kali. Kali pertama 2 bulan, kali kedua khususnya kepanjang sikit 2 tahun 2 bulan. Kita tahu perangai Mahathir macam mana. Malah kalau orang lama masih ingat, Mahathir dikenali sebagai Maha Zalim dan Maha. Tapi orang muda tahun 2018 tuan-tuan, mereka tidak tahu. Mereka nampak daripada luaran. Kerana ketika Mahathir memerintah 22 tahun, tidak ada internet. Betul tak? Tak ada internet. Orang cuma nampak kehebatan benda yang dia buat. Apa contohnya? Orang nampak KLCC. KLCC ni mereka nampak ini mercutana, bangunan berkembang tertinggi di dunia satu ketika dahulu. Tuan-tuan, yang orang tak tahu bahawa bangunan itu dibina sebagai tanda cinta Mahathir kepada Siti Hasmah. Itu yang huruf H, tuan-tuan. Yang orang tak tahu, yang tidak ada dalam buku, ialah untuk projek membina ini pun tuan-tuan, Mahathir bagi Siti Hasmah pilih. Dan Siti Hasmah pilih kroni dia, satu Jepun bina satu bangunan, satu lagi daripada Korea membina satu bangunan. Ramai orang tak tahu bahawa marble, tiles, anak-anak dia yang dapat sebelah. Ramai orang tak tahu bahawa perabot-perabot di dalam Petronas itu kebanyakannya dibekalkan oleh Upright. Upright ini saudara, syarikat milik Mirzan Mahathir pada ketika itu. Mirzan kenyang, Mukhlis kenyang, Marina kenyang, Mohzani kenyang. Semua tak keluar dalam internet kerana masa itu belum ada internet. Kalau nak tahu lebih detail, panggil Ruslan Latif, bekas semangat 46. Dia kaji bab benda ni tuan-tuan, detail dia boleh bagi penerangan pada tuan-tuan. Ramai orang kata Mahathir berjaya meletakkan nama Malaysia di persada dunia dengan pembinaan sepang sirkuit Formula 1. Betul. Betul. Tapi orang tak tahu ianya dibina kerana nafsu serakah Mohzani Mahathir yang suka dengan sukan lumba kereta berkuasa tinggi. Itu sebab Mohzani diangkat menjadi pengurusi sepang sirkuit Formula 1. Yang rakyat tidak tahu tuan-tuan, tiap-tiap tahun kerajaan kena subsidi 300 juta untuk membiayai tiket Formula 1 ni tuan-tuan. Untuk membiayai, rugi sebab tiket ni terlalu mahal. Tiket Formula 1 terlalu mahal tuan-tuan, hanya boleh jual 20%. Sehingga kerajaan nak maintain sepang sirkuit Formula 1 tiap-tiap tahun kena belanja 300 juta ringgit. Datang Datuk Seri Najib, dia buat pemikiran di luar kotak. Takkan tiap-tiap tahun kita nak tanggung hobi anak Mahathir ni dengan membiayai 300 juta ringgit. Kita tak tahu tuan-tuan. Lebih baik kita bagi anak-anak orang miskin. Betul tak? Maka Datuk Najib pun mengilhamkan
Apa kata kita tukar daripada Sepang sikit Formula 1, tukar kepada MotoGP, lumba motor. Bila tukar kepada lumba motor, anak-anak muda tuan-tuan gembira, suka. Bila anak muda suka lumba motor GP, tiket GP motor ini boleh jual 80%. Bukan setakat kerajaan tak payah lagi tampung top up 300 juta setiap tahun. Tuan-tuan, MotoGP akhirnya menyumbang pendapatan kepada negara. Ini menyebabkan Mahathir lagi marah kepada Datuk Seri Najib Tun Razak. Banyak lagi lah sekarang, termasuklah putra